Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga page dan juga blog saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkaitan dengan kolesterol. Seperti mana yang kita maklum, kolesterol ni merupakan keperluan dalam diet harian untuk fungsi tubuh, walaupun ada yang menyatakan bahawa kita harus mengurangkan pengambilan lemak. Jadi yang inilah saya akan kongsikan berkaitan dengan fakta ini. Pertama sekali kolesterol tinggi ataupun hyperkolesterolemia ini merupakan penyebab utama bebanan penyakit dalam negara maju dan negara yang membangun. Ia menyebabkan 2.6 juta kematian di seluruh dunia. Jadi berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti iaitu National Health and Mobility Survey 2015 ini di Malaysia, kadar bilangan warga Malaysia yang mengidap dyslipidemia dan yang berusia 18 tahun ke atas adalah berjumlah 47.7%, iaitu sebanyak 9.6 juta orang. Ramai. Jadi apakah sebenarnya kolesterol ni? Okey, dalam pemakanan kita memerlukan makronutrien makronutrien yang terdiri daripada karbohidrat, lemak dan juga protein. Lemak boleh dibagikan kepada 3 jenis, iaitu lemak sihat, iaitu lemak yang tidak lemak sihat iaitu lemak yang tidak tepu, unsaturated fatty acid. Lemak yang tidak sihat iaitu lemak yang tepu. Yang ketiga adalah lemak yang berbahaya iaitu lemak trans. So kita ada 3 jenis lemak. Jadi kita kena faham lemak, barulah kita nak mengatakan bahawa kita tak boleh makan lemak atau boleh makan lemak. Jadi kita memerlukan lemak yang betul dalam pemakanan kita dan tidak mengambilnya secara berlebihan. Jadi sebab tu dalam pemilihan lemak tu kita kena pilih lemak yang betul dan mengambilnya secara tidak berlebihan. Oleh itu kita harus mengambil lemak sihat, iaitu lemak yang tidak tepu dalam pemakanan kita seperti minyak zaitun, dan mengurangkan pengambilan lemak tidak sihat iaitu minyak tepu seperti daging merah, susu, produk susu dalam keadaan yang sederhana dan tidak selalu. Kita perlu mengelakkan yang ini kita perlu elakkan langsung terus pengambilan lemak berbahaya iaitu lemak trans seperti makanan yang bergoreng dan juga margarin. Dalam kumpulan lemak ini terdapat pelbagai jenis lemak mengikut struktur molekul. Salah satunya ialah kolesterol. Jadi kolesterol ni merupakan salah satu daripada lemak. Kolesterol adalah sebahagian daripada asid lemak yang penting dalam fungsi badan. Kolesterol biasanya dihasilkan di dalam hati dan sebahagian kecilnya akan diserap melalui makanan yang kita makan. Kolesterol digunakan dalam penghasilan pertama sekali hormon seksual seperti testosteron, progesteron dan estrogen. Yang kedua, dia adalah sebahagian daripada lapisan sel iaitu kita sebut sebagai sel membrane. Yang ketiga, menghasilkan vitamin D dalam tubuh. Yang keempat, menghasilkan cecair hempedu bagi tujuan penghadapan lemak dalam usus kecil. Yang kelima, penyerapan vitamin A, D, E dan K. Jadi tahap kolesterol akan tinggi apabila penyerapan kolesterol dari lemak yang tinggi ataupun organ hati tidak menggunakan kolesterol bagi tujuan di atas, ataupun organ hati menghasilkan kolesterol dengan lebih banyak atas sebab tertentu. Ada soalan, iaitu jelaskan jenis-jenis kolesterol dan kesannya terhadap badan. Okey, dalam pemeriksaan darah untuk profil lemak ataupun kita panggil lipid profile, kita akan diberikan gambaran terhadap tahap kolesterol dalam tubuh kita. Pertama sekali ialah kalau kita tengok dia punya result tu ada total kolesterol atau jumlah kolesterol. Nilai yang baik mesti bawah daripada 5.1 atau 5.2, lebih kurang begitu. Yang kedua, triglyceride. Nilai baik bawah daripada 2.3 millimol per liter. Yang ketiga, low density lipoprotein atau LDL yang juga dikenali sebagai kolesterol jahat. Nilai baik bawah daripada 3.3 millimol per liter. Yang keempat, high density lipoprotein atau HDL yang juga dikenali sebagai kolesterol baik. Nilai baik mestilah lebih tinggi daripada 1 millimol per liter. Dan terakhir adalah ration ataupun perbandingan antara total kolesterol dengan HDL yang menunjukkan risiko seseorang mendapat serangan sakit jantung. Nilai rasio yang baik mestilah bernilai 2, namun semakin tinggi ia menunjukkan risiko mendapat serangan sakit jantung yang lebih tinggi dalam masa 5 tahun.
Jadi kita nak tahu apa fungsi-fungsi LDL, HDL ni ya. LDL atau kolesterol jahat ini dan HDL kolesterol baik bukanlah kolesterol. Tetapi dia adalah protein, iaitu lipoprotein yang membawa kolesterol masuk dan keluar daripada organ darah, daripada organ hati. Ia ibarat lori yang membawa muatan kolesterol. LDL berfungsi membawa keluar kolesterol ke saluran darah daripada organ hati. Jika LDL tinggi bermakna lebih banyak lori yang membawa kolesterol yang dibawa keluar daripada pusat penyimpanan iaitu organ hati ke dalam saluran darah. Ini bermakna tahap kolesterol akan tinggi. Oleh itu kita tidak galakkan pengambilan lemak tepu dengan kadar yang terlalu tinggi kerana ia akan meningkatkan tahap LDL dan juga total kolesterol. Antara makanan yang mengandungi lemak tepu adalah daging merah, minyak kelapa, santan, susu, produk susu. Ambil dalam kuantiti yang bersederhana dan sesekali. Okey, HDL pula adalah fungsi yang membawa masuk kolesterol daripada saluran darah ke dalam hati. Jika HDL tinggi, bermakna banyak lori yang membawa lebih banyak kolesterol masuk ke dalam pusat penyimpanan iaitu organ hati. Ini bermakna tahap kolesterol akan menjadi rendah. Oleh yang demikian, kita digalakkan mengambil makanan yang mengandungi lemak tepu, sama ada lemak tidak tepu mono atau lemak tidak tepu poli, untuk meningkatkan tahap HDL dalam darah. Antara makanan itu adalah minyak zaitun, minyak sawit, kacang gajus dan juga kacang badam. Sementara lemak trans juga meningkatkan tahap LDL yang menggalakkan pengeluaran kolesterol daripada hati dan ia juga menyebabkan keradangan yang akhirnya menyebabkan mendakkan kolesterol. Antara makanan tersebut ialah pertama sekali margarin dan lemak sayur-sayuran yang diperbuat daripada lemak yang dihidrogenkan atau dipejalkan. Yang kedua, makanan yang digoreng dengan minyak tidak tepu kerana haba yang panas menukarkan struktur lemak tidak tepu kepada lemak trans. Yang ketiga, makanan terproses seperti makanan ringan yang dijual di pasar raya seperti kentang goreng, makanan segera yang mengandungi pengawet, pewarna dan perasa tiruan. Yang keempat, makanan sejuk beku seperti nugget bersalut, berbola makanan lauk segera, sausage segera. Yang kelima, produk bekeri seperti kek, donat, roti dan pastry. Peningkatan kolesterol yang terlalu banyak boleh menyebabkan pembedakan pada saluran darah arteri, terutamanya pada saluran arteri koronari. Pembedakan ini dinamakan aterosklerosis. Jadi, peningkatan tahap kolesterol sahaja tidak menyebabkan pembedakan ini. Kena ingat, peningkatan tahap kolesterol tidak menyebabkan pembedakan atau aterosklerosis. Pembedakan ini berlaku jika terdapat faktor sampingan iaitu tahap gula yang tinggi, terutama pesakit diabetes, tekanan darah yang tinggi, terutamanya pesakit hipertensi, tahap nikotin dalam darah, terutamanya perokok. Yang keempat, pengambilan lemak trans dalam pemakanan. 5, mengalami masalah kepekatan darah yang tinggi. Yang keenam, faktor genetik bagi mereka yang mempunyai sejarah yang mengalami sejarah keluarga yang mengalami serangan sakit jantung dan juga stroke. Jadi sebab itulah yang bagi mereka yang mempunyai diabetes, hypertension, perokok, yang suka mengambil lemak trans dalam pemakanan, yang mempunyai masalah kepekatan darah dan juga faktor genetik, harus lebih berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubadi Haji Ahmad dan juga page blog saya drzubadi.com. Hari ini kita berkongsikan tentang fakta bagaimana hendak mengurangkan tahap kolesterol dalam badan. Okey, yang pertama sekali saya mencadangkan ialah mengamalkan puasa sunat atau diet intermittent fasting. Dengan mengurangkan kekerapan makan atau berpuasa atau melakukan diet intermittent fasting bukan sahaja dapat menurunkan berat badan tetapi juga dapat menurunkan tahap kolesterol dengan lebih mudah. Nombor 2, menukarkan cara pemakan yang lebih sihat. Pertama sekali dengan cara mengurangkan pengambilan lemak tepu, contohnya daging merah dan produk susu. Nombor 2, menghentikan pengambilan lemak trans yang biasanya terdapat dalam produk makanan yang dilabelkan mengandungi minyak sayur-sayuran semi hydrogenated seperti margarin dan kebanyakannya digunakan di dalam industri makanan yang membuat biskut, crackers, kek dan cookies. Di selain daripada itu, memperbanyakkan makanan yang mengandungi asid lemak omega 3
yang banyak terdapat dalam ikan laut bebas seperti ikan salmon, ikan kembung, ikan siakap dan lainnya. Ia juga banyak dalam kacang seperti kacang badam, kacang walnut, gajus dan sebagainya. Yang keempat, memperbanyakkan minyak sihat tidak tepung, sama ada mono atau poli yang banyak dalam minyak zaitun, avokado, minyak sayur yang lain. Yang kelima, memperbanyakkan makanan yang mengandungi fiber kerana ia melambatkan penyerapan kolesterol dalam usus kecil. Antaranya ialah sayur-sayuran, buah-buahan selain daripada oatmeal, kacang ginjal, buah apple, buah pear, buah kurma dan sebagainya. Itu dalam penjagaan pemakanan. Langkah yang kedua yang kita boleh buat ialah melakukan aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal selama 30 minit setiap hari untuk 5 hari dalam seminggu membantu mengurangkan tahap kolesterol. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan ialah melakukan aktiviti berjalan kaki, menunggang basikal, bermain permainan secara santai seperti badminton. Jadi untuk kekal bersemangat, carilah kawan yang dapat bersama menemani melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Yang ketiga, hentikan rokok. Yang keempat, minum air secukupnya sekurang-kurangnya 2.5 liter sehari. Yang kelima, tidur yang bercukupi sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam sehari. Yang keenam, mengambil cuketin. Pengamalan cuketin, satu sudu dibancuh dengan segelas air kosong selepas makan dapat mengurangkan tahap kolesterol dan menstabilkan tahap gula. Bagi pesakit hiperkolesterol yang mempunyai tahap kolesterol yang terlalu tinggi atau mempunyai penyakit lain seperti diabetes, hypertension, selalunya doktor akan memulakan ubat sintetik anti kolesterol. Setiap ubat-ubat ini mempunyai kesan sampingan yang tersendiri, oleh itu ia harus mendapat preskripsi doktor. Jika mengalami sebarang kesan sampingan, berbincanglah dengan doktor yang merawat. Berkemungkinan doktor akan mengurangkan dos dan menukarkan kepada ubat sintetik anti kolesterol yang lain.